Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam siaran hari ini. Sindiket penipuan wang atau scammer dikatakan semakin ligat mencuri duit orang ramai dengan menggunakan pelbagai hela. Seorang mahasiswi dikatakan telah menjadi mangsa sindiket panggilan palsu kepada suspek yang mendakwa dirinya sebagai pegawai penyiasat PDRM. Suspek kemudiannya menyatakan bahawa mahasiswi tersebut mempunyai rekod jenayah pemalsuan kad kredit, seterusnya meminta maklumat pribadi mangsa. Mangsa yang panik telah memberikan maklumat perbankan internetnya kepada suspek bertujuan untuk memberi kerjasama bagi memudahkan urusan pihak PDRM untuk siasatan lanjut. Mangsa terpaksa menanggung kerugian apabila mendapati terdapat transaksi keluar sebanyak 1,500 daripada akaun banknya. Ayuh kita saksikan pandangan pelajar terhadap isu penipuan dalam talian melibatkan pelajar ISM Sains Kejurawatan Kumpulan 1. Saya Nurul Syafiqah binti Muhammad Karim akan membicarakan tentang kerenggang keluar. Isu penipuan dalam talian atau lebih dikenali sebagai scam merupakan salah satu jenayah yang semakin membimbangkan dan menjadi tajuk utama media masa pada masa ini. Bab kata Muhammad Adnan dan Siti Zubaidah, apabila teknologi dunia cyber semakin berkembang, ianya secara tidak langsung memberikan kesan negatif kepada sesebuah negara, terutamanya kepada pengguna teknologi tersebut. Hal ini menyebabkan penipuan dalam talian semakin kerap berlaku berbanding sebelum ini. Tujuan kajian ini dilakukan adalah untuk membicarakan tentang isu semasa yang semakin berleluasa yang melibatkan pelbagai aspek seperti penipuan keuangan, sosial dan akademik. Selain itu, kajian ini dilakukan adalah untuk mengkaji tentang faktor yang mendorong isu ini berlaku serta kesan terhadap individu dan negara dan membicarakan tentang langkah yang dapat diambil terhadap individu serta pihak bertanggungjawab untuk memanteras isu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Mustaqim bin Zakaria. Seterusnya, saya akan bincangkan faktor-faktor yang menyebabkan pelajar universiti menjadi mangsa kepada isu penipuan dalam talian pada masa kini. Faktor utama adalah terdapat segelintir pelajar yang ingin mendapatkan wang dengan cara yang mudah kerana terbelenggu dengan masalah kewangan. Hal ini dibuktikan oleh hasil kerja saya dan kawan-kawan saya mendapatkan majoriti sebanyak 32.3% yang telah memilih pernyataan pelajar yang mengalami masalah kewangan. Sebagai contoh, ekonomi yang mencabar dapat mendorong kepada masalah kewangan pelajar kerana peningkatan harga barang yang terlalu tinggi membuatkan setengah pelajar perlu mengangkat perut untuk menyelamatkan duit mereka. Oleh yang demikian, pelajar akan mudah menjadi mangsa dalam kegiatan ini kalau terdesak walaupun ia memberi kesan negatif pada pelajar tersebut. Selain itu, faktor seterusnya adalah terdapat segelintir pelajar yang mudah terpedaya dengan penipuan dalam talian akibat janji manis, pujukan dan tawaran yang dinyatakan oleh penjual atau kawan. Hal ini dikatakan kerana pujukan emosi memainkan peranan penting dalam menarik para pelajar untuk terjerumus dalam kegiatan ini. Sebagai contoh, menurut YT 2013 dan Korea Nasara and Cody 2007, penjenayah akan menggunakan profil dan gambar palsu untuk menarik perhatian mangsa dan gaya bahasa untuk menarik perhatian dan seterusnya memerangkap mangsa. Oleh demikian, terbuktilah bahawa antara faktor yang mendorong kegiatan ini berlaku adalah disebabkan pelajar yang terbelenggu dengan masalah kewangan dan mudah terpedaya dengan tawaran yang diberikan oleh bank. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Izrin Natasha binti Hanafi. Saya akan membentangkan kesan yang akan dihadapi oleh pelajar setelah menjadi mangsa kepada isu penipuan dalam talian ini. Antara kesan utama adalah mangsa cenderung untuk mengalami tekanan emosi dan kegelisahan. Berdasarkan daripada statistik dan data yang diperolehi, majoriti sebanyak 51.6% telah memilih pernyataan ini. Salah satu kajian yang lain juga telah menyatakan bahawa mangsa akan mengalami masalah daripada segi psikologi seperti trauma. Tambahan lagi, ada juga yang menjadi kurang siuman dan memilih untuk mencederakan diri sendiri apabila menghadapi isu ini. Seterusnya, kesan lain yang dapat kita kaji adalah data peribadi mangsa akan terdedah. Sebagai contoh, pihak penipu sering menyamar sebagai penjawat awam seperti pihak mahkamah untuk mendapatkan maklumat mangsa, contohnya nombor akaun bank dan nombor kad pengenalan. Hal ini dapat dibuktikan apabila 32.3% telah memilih pernyataan ini. Selain itu, isu ini juga bertepatan dengan satu kajian yang menyatakan bahawa kesan terhadap penipuan ini boleh menyebabkan maklumat peribadi yang dimiliki oleh mangsa berpotensi
patut terdedah dengan aktiviti-aktiviti yang tidak sihat. Oleh yang demikian, kesan pelajar terhadap isu ini adalah mangsa akan mengalami tekanan emosi dan juga data peribadi mangsa akan tersebar luas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuna Syihah binti CP dan akan bentang mengenai langkah yang boleh diambil para pelajar serta kerajaan dalam membendung masalah penipuan atas talian. Menurut kajian yang dilakukan, kami mendapati bahawa majoriti sebanyak 58.1% responden memilih langkah ini sebagai langkah utama dalam membendung kegiatan penipuan atas talian. Langkah tersebut adalah para pelajar perlu memeriksa kesahihan sesuatu iklan atau video terlebih dahulu. Para pelajar boleh menggunakan laman web semakan skim penipuan secara atas talian seperti yang tertera di atas. CCID Portal merupakan laman rasmi Jabatan Jenayah Komersial Polis Diraja Malaysia PDRM. Oleh itu, para pelajar disarankan menggunakan laman web ini untuk mengenal pasti kesahihan sesuatu tawaran sebelum mempercayai iklan atau video. Seterusnya, kerajaan juga memainkan peranan penting dalam mencegah isu penipuan atas talian. Hal ini dapat direalisasikan sekiranya kerajaan mengambil langkah mengoperasikan undang-undang cyber negara supaya kegiatan penipuan dalam talian ini dapat dibanteras. Penguatkuasaan undang-undang cyber dapat merumuskan banyak peruntukan mengenai kesalahan dalam penyalahgunaan komputer sekaligus dapat membendung atau menghukum pesara jenayah. Hal ini dilakukan supaya sektor teknologi ICT mampu terus berkembang pesat tanpa gangguan salah laku kegiatan penipuan dalam talian. Nama saya Nur Safina binti Mahdi. Saya akan membincangkan tentang refleksi dan kesimpulan. Kami daripada Fakulti Perubatan iaitu pelajar sains kejururawatan telah menitik beratkan tentang kegiatan isu penipuan dalam talian yang melibatkan pelajar UNIZA. Kami sedar bahawa isu ini adalah di tahap yang membimbangkan dan juga memberikan impak yang negatif kepada para pelajar. Pelajar akan mudah mengalami penguasaan dari segi mental yang akan menyebabkan hal pembelajaran mereka terganggu. Oleh disebabkan itu, kami mencadangkan supaya pihak kerajaan mengambil langkah inisiatif seperti menguatkuasakan undang-undang cyber supaya kegiatan ini dapat dibanteras dengan lebih efektif. Hal ini dapat memastikan warga pelajar universiti tidak lagi terjerumus kepada kegiatan ini dan dapat menjaga tahap kesihatan mental pelajar. Kesimpulannya, isu kegiatan penipuan dalam talian yang melibatkan pelajar universiti merupakan satu isu yang serius dan perlu ditangani dengan segera oleh semua pihak. Terpenuhi masalah kewangan, mengalami gangguan tekanan emosi, menyimak kesahihan sesuatu iklan dan video serta mengoperasikan undang-undang adalah penting bagi pelajar untuk mengatasi daripada menjadi mangsa kepada kegiatan penipuan dalam talian. Jelaslah bahawa setiap pelajar harus sadar akan isu kegiatan penipuan dalam talian yang melibatkan pelajar universiti supaya ia tidak berleluasa lagi pada masa yang akan datang.